Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham syu'ulul fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شأن له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا المصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, Pak-pak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian, pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang daripada Allah telah pilih saya dan tuan-tuan pertama sekali datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilihan. Datang sini nampak macam kita punya kehendak. Sebenarnya kita ni tak ada kehendak apa-apa pun, tapi ini semua hakikatnya adalah kehendak Allah. Allah berkehendak, Allah Ta'ala dah tulis nama kita. Tak tahu apa kebaikan yang kita buat, Allah suka, Allah pilih. Kan? Datang ke rumah Allah SWT. Macam kita nak jemput kenduri lah. Kita jemput kenduri pun ada orang kan kita jemput. Tak semua orang kita jemput. Kan? Jadi kita jemput lah. Siapa kan? Jadi nama tu tersenarai. Jadi Allah SWT begitu, tak tahu kita apa yang kita buat. Satu kebaikan yang tak tahu mana yang satu kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala suka kita. Allah Ta'ala letakkan kita pada malam ni di tempat yang paling mulia di banyak-banyak tempat dalam taman ni. Dan inilah tempat yang paling mulia, inilah tempat yang paling banyak diturunkan barakah, dan inilah tempat banyaknya kebaikan demi kebaikan dicurahkan ke atas orang yang datang kepada dia. Ini satu nikmat yang besar. Lepas tu kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala letakkan kita di antara maghrib dan isyak ni di satu taman syurga. Taman syurga ni, majlis-majlis ilmu ni salah satu taman-taman syurga. Jadi dah masuk taman syurga ni,
Nabi pesan, wa idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjalan, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, maka hendaklah kamu ambil manfaat. Kamu ragut. Farta'u tu ambil, ragut. Ambillah manfaat daripada majlis tersebut. Kan? Jadi atas perkara itulah sama-sama kita ambil manfaat dalam majlis ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepahaman kepada kita. Sebab belajar ni mujahadah. Kan, duduk mendengar kan, memang mujahadah, nafsu memang tak suka. Tapi agama memang berkehendak begitu. Sebab Allah kata, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kan, barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, pasti kami akan buka subul, jalan-jalan, banyak jalan tu. Subulana, kami akan bukakan jalan untuk menuju kepada kami. Dan Allah Ta'ala akan buka bila kita mujahadah di jalan Allah, maka Allah SWT akan bukakan pintu kepahaman kepada kita bagaimana kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha ma'al muhsinin. Dan sambungan ayat tu kan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi bersyukur pada Allah pada malam ni, Allah pilih kita. Dan insya-Allah adapun setelah itu masa pun pendek, lepas ni ada pula kenduri. Jadi kita teruskan pengajian kita pada kitab Penawar Bagi Hati karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Pada muka surat masih lagi kita pada muka surat 46 Jawi. Tiba kat bawah tu rasanya. Ubat dia dah tiba, ubat tu lagi berhenti sekat jalan. Pun sama juga sebab yang sebelum ni pun kenduri juga. Atau yang berhenti. Kita tarik balik sikit. Sampai mana ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada pun ubat mana tu. Dan bahawasanya ubat bagi kikir, kita tiba situ. Yang atas sebelum ni kita dah baca, ketahui yang kita tiba sebelum ni ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu dah selesai. Kita sambung dan bahawasanya ubat bagi kikir, ubat bagi kedekut. Tiba situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihim fi daraini amin. Dan bahawasanya ubat bagi kikir, ubat bagi kikir ni ubat bagi menghilangkan sifat kikir ataupun sifat kedekut tu. Biasalah macam kita sebut ubat nyamuk. Kenapa panggil ubat nyamuk? Nanti sihatlah nyamuk. Tapi dia panggil kan nak pergi kedai beli ubat nyamuk. Ubat nyamuk tu nak matikan nyamuk sebenarnya, nak hilangkan nyamuk tu. Tapi kita panggil ubat nyamuk. Begitulah ubat kikir ni. Ubat kikir ni bukan nak kasih tambah kikir lagi. Bagaimana kita nak menghilangkan sifat kikir. Kadang-kadang bahasa pun kalau salah faham lain makna pergi. Dan bahawasanya ubat bagi menghilangkan sifat kedekut atau kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Ubat dia kena makan makjun. Makjun ni ramuan lah. Ramuan ni campuran. Jadi nak campur, nak ubat untuk hilangkan kedekut pun begitu juga, dicampur. Itu dia kata makjun. Makjun tu bahasa Arab. Bahasa Melayu campuran ataupun ramuan. Ramuan kan campuran. Jadi dipanggil makjun. Kan? Jadi makjun bagi sifat kedekut ni, nak hilangkan sifat kedekut ni, dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Sebab setiap penyakit dia ada ubat. Kan? Itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan liku lidain dawaun. Kan? Setiap penyakit ada ubat. Nabi kata setiap penyakit memang ada ubat. Itu berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Jadi ubat bagi penyakit, nak hilangkan penyakit kedekut ni, dia punya ubat kena campur pengetahuan dan pekerjaan. Maksudnya ilmu, amal. Ilmu, amal. Dia punya ubat dia ilmu dan amal. Itu bahasa Arab dia lah. Ilmu, pengetahuan. Amal, pekerjaan. Itu kata ilmu dan amal. Adapun pengetahuan ataupun ilmu, pengetahuan maka bahawa mengetahui engkau yang kedekut itu akan seksa pada negeri akhirat. Ini pertama sekali.
Siapa yang ada sifat-sifat kedekut yang dia tak nak keluarkan, kita dah tahu dah takrif kedekut tu apa. Kan, iaitu dia tidak mengeluarkan harta yang wajib bagi diri dia. Itu kedekut. Kan? Kita dah bahas dah sebelum ni, tak nak ulang balik kan panjang jadi jadi nak hilangkan sifat kedekut, jadi pertama sekali kena tahu. Kena tahu apa? Kena tahu bahawa engkau akan pengetahuan, maka bahawasanya mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat. Kalau kamu ada sifat kedekut, kamu akan diseksa besok di akhirat. Ini kena tahu dulu. Jadi kita dah tahu oh kalau aku kedekut ni, besok di akhirat aku kena seksa. Jadi di situ kita dah berjaga-jaga. Kita dah tahu dah ada akibat dia, ada kesan buruk dia, ada kesan sampingan dia, ada efek dia. Siapa yang kedekut besok di akhirat pasti akan menerima balasan yang buruk. Itu diambil daripada ayat Quran juga. Setiap amal buruk kita akan lihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil mana pun amalan keburukan yang kamu buat di dunia ni, sebesar zarah sekalipun, pasti kamu akan melihatnya besok di akhirat besok. Jadi salah satu kedekut dia akan mendapat seksa besok di akhirat. Dan dicela manusia dalam dunia. Dan manusia pula tak suka kita. Dia akan hina kita. Kan? Ini kedekut lalu je. Ini kedekut tak hidung masing lalu. Lalu je. Ni kedekut. Ustaz kita, kalau ustaz kita kata ni kupik lalu. Jadi ni orang kedekut lalu ni. Dia tengok cop kita, jangan sampai orang cop tengok muka kita, muka kedekut. Itu satu doa tu. Takut doa dia jadi istiqomah pula kita kedekut. Itu yang tak nak. Lalu je mak kedekut lalu. Lalu je mak kedekut dah cukup 40 orang cakap dia kedekut. Tak mustajab doa tu. Dah terus kedekut. Itu yang kita nak kena tahu tu. Satu, mendapat seksaan besok di akhirat. Yang keduanya, menjadi cercaan bagi manusia ni hina. Manusia tengok kita dalam keadaan hina kalau kita ada sifat kedekut. Kemudian, dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama dengan dikau ke dalam kubur. Kita dah tahu dah, kita takkan bersama dengan harta kita dalam kubur. Kan? Yang bersama dengan kita dalam kubur, apa dia? Amal-amal kita. Kan ada beberapa golongan yang apabila seorang tu mati, kan ada tiga perkara yang akan ikut dia kan. Pertama sekali ahli keluarga dia. Kemudian harta dia. 4 kan. Dan yang ketiga adalah amal baik dia. Yang keempat amal buruk dia. 2 akan balik dan 2 ni akan tinggal bersama ni. 2 akan balik siapa dia? Ahli keluarga dia akan balik, harta dia akan balik meninggalkan dia. Tinggallah 2 ni, iaitu amal baik dia, amal buruk dia akan tinggal bersama dia dalam kubur. Kemudian ja'at malaka ni. Akan datanglah 2 malaikat. Akan disoallah besok tentang apa yang telah kita perbuat ketika masa usia kita hidup di dunia. Jadi kita dah tahu dah, harta kita semuanya tak balik. Harta kita semua tak akan bersama dengan kita. Dan harta kita semuanya akan berpindah dia punya nama dia. Daripada nama kita bertukar kepada nama waris. Yang mewaris harta tersebut. Kita simpan duit berjuta-juta, akhir sekali tak sompek nak pakai, mati dah. Kan mati dah. Yang dapat harta tersebut apa? Yang pijak kubur kita tu. Anak kita orang tarik kubur elok-elok waris kan. Cucu kita apa semua turun kan dah pijak dia. Dan lagi sekarang buat kubur teraju kan. Kalau lahat tu kurang sikit kena pijak. Tapi yang teraju tu nak tak nak memang kena pijak. Kan? Sebab tu bagus lahat tu kalau buat kubur tu bagus lahat. Lahat sebab apa? Kurang kena pijak. Sebab apa dia sanding situ. Jadi kita dengan mayat tu agak beradab sedikit. Tapi kalau teraju tengah tu, buat longkang tengah tu, nak tak nak kena langkah kena pijak, kena langkah kena pijak. Itu yang kurang sikit dia punya
Kalau kata afdal buat lubang kubur, afdal lahat. Melainkan ada masalah tanah, ada lembut dan sebagainya, barulah pada ketika itu harus kita buat parit. Sebab apa? Nak menghormati mayat. Sebab tu duduk atas kubur tak boleh. Duduk atas kubur tak boleh. Kita duduk tengok orang baca talqin, kita sibuk duduk dekat atas kubur orang kan. Duduk situ. Wah, sedapnya. Ada tile kan. Kan kubur sekarang semua buah tile. Tile yang mahal macam tu. Kan duduk atas tu. Tak boleh. Itu ada larangan. Ada hadis Nabi SAW. Ada larangan. Tak boleh. Haram duduk atas berkuburan Islam. Tak boleh duduk atas kubur. Jadi ingatlah. Jadi apabila kalau kita pergi kubur, jangan duduk kat atas kubur orang. Walaupun cantik duduk tile, ngam-ngam letak kita punya punggung, jangan. Kadang-kadang pasal tu je hidup kita tak senang. Kadang-kadang kita cari apa yang aku buat salah. Rupanya salah duduk kat kubur orang. Dia tak perasan. Jadi itu kena tahu. Penting kita kena tahu. Tu dia. Jadi harta takkan bersama dengan kita dalam kubur. Harta akan balik, yang tinggal amal kita. Apa yang kita buat, itulah besok akan bersama dengan kita. Banyak amal baik, maka dia akan menjadi pelindung kita. Dan hanya senyum yang menyertai akan dikau ke dalam kubur. Ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Ini hadis, daripada hadis. Yang bersama dalam kubur besok adalah amal dia yang baik dan amal yang buruk. Walaupun sebesar zarah amal buruk, dia akan bersama besok dalam kubur. Sebab tu kita sangat takut. Sebab tu sahabat-sahabat apabila nampak alam kubur, nampak je kuburan, mereka menangis yang tersangat dahsyat, sehingga sahabat lain tanya, kenapa kamu menangis? Kan? Dan bagi tahu tu kedahsyatan azab kubur tu. Allah Akbar. Tak lepas kubur, lain semua tak lepas. Kalau kita lepas alam kubur, insya-Allah perjalanan yang lain mungkin akan jadi mudah. Kuburlah tempat yang paling digeruni. Dan Nabi SAW sabda kan, setiap hari kubur menyeru pada manusia, beritahu pada manusia, ana baitul dud, aku dari rumah daripada ulat-ulat. Ana baitul wahsya, akulah rumah kesepian. Ana baitul turab, dan akulah rumah daripada debu. Dan aku antara dan ketahuilah bahawa kubur itu kan sama ada salah satu daripada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang daripada neraka. Itu yang kita paling takut tu. Yang kita tengok masuk kubur tak ada rasa tak ada pun nampak. Memang kita nampak tanah kan. Sebenarnya kita dah berpindah ke alam lain yang dipanggil alam barzakh, yang kita pasti akan melaluinya. Pasti. Seorang tak terlepas daripada alam barzakh sebelum kita akan dibangkitkan semula besok. Kita akan laluan seterusnya kita seperti alam dunia, alam barzakh. Semua orang akan laluinya. Allah. Bukannya sekejap. Bukannya sekejap lama. Dia kata setengah kata 40,000 tahun dalam kubur. Allahu Akbar. Tak dapat nak bayangkan. Itu belum dikumpul di mahsyar lagi. Itu baru alam kubur. Allah. Sebab tu sama kita kena ambil manfaat lah perkara ni. Sama kita ingat. Saya ingat diri saya lah. Kan telinga saya dengan mulut saya dekat lagi. Sebab tu nak ingatkan diri saya ni. Kan cakap besok cakap saya ni pun akan jadi ujang. Kau dah cakap dengan orang tapi kau tak buat. Lagi borek. Sebab tu siksaan orang yang tahu ni lebih borek daripada siksaan orang yang tak tahu. Allah. Dan yang akan bersama kau dalam kubur iaitu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Seperti bersedekah dan kikir. Bersedekah tu kan amal yang baik, dan kikir tu kan amalan yang buruk. Besok amalan tersebut akan bersama dengan kita. Besok kita nak jawab macam mana? Kalau soal mungkar nangkir soal kita dulu. Wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Allah soal lagi dahsyat lagi. Jadi persoalan itu pun sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan dia semua dah bocor dah. Semua kita dah tahu dah. Dah dengar dah. Selalu pergi dengar talqin, dah dengar dah. Cakap Arab satu,
cakap bahasa Melayu satu kan. Jangan imam baca Arab dia dan kemudian dia baca Melayu dia pula. Kita pun dah faham dah. Apa soalan kebur? Pertama sekali soalan tauhid. Dia akan tanya ma rabbuk, siapa Tuhan kamu? Semua dah tahu. Ma dinuk, apa agama kamu? Ma nabiyuk, semua dah tahu. Kan? Semua dah hafal dalam kepala dah. Dah tahu dah. Kalau duduk je imam, lepas ni semua dah tergambar dah. Lepas ni imam akan tanya tu. Semua akan tahu, betul. Kan semua tahu. Tapi kat dunia ni bolehlah kita jawab Allahu Rabbi, Islamu dini, kan? Wan Nabiyu, Nabi SAW Nabi, kan? Bolehlah. Tapi dalam kubur berdasarkan amal kita. Sejauh mana amal betul je amal kita, sejauh itu betul jawapan kita. Di atas soalan yang dikeluarkan. Bukannya besok yang boleh jawab dengan mulut kita. Mulut kita akan ditutup. Sebab tu Allah kata khatam, Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yang mana hari yang ditutup, di materi, di welding mulut mereka itu, wa tashhadu arjulum, apa? Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap-cakap oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi oleh kaki-kaki mereka tentang apa yang mereka telah buat. Mulut semua dikunci, yang jawab amal kita akan jawab Allah. Kalau kaki kita banyak pergi tempat baik, kaki akan jawab pergi tempat baik. Kalau tangan kita banyak buat baik, tangan kita akan jawab buat baik. Dan dikiaskan kepada anggota yang lain. Semua anggota akan bercakap. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Hakikatnya sebenarnya, harta yang kita pegang sekarang ni, yang sibuk kita duk pakai, duk sedap-sedap, beli sana, beli sini ni, Allah punya sebenarnya. Allah bagi kita amanah kat kita saja. Sebab tu kita jangan perasan semua tu kita punya, kita boleh pakai. Dia ada harta yang boleh kita pakai, ada bahagian yang kita tak boleh pakai semuanya. Kalau kita harta kita dah banyak sangat, kalau cukup haul, cukup nisab, dia ada satu qadar yang dipanggil zakat, kita kena keluarkan, tak boleh pakai semua tu. Kalau kita pakai, itu yang kita pakai barang yang salah. Sebab tu harta kita menjadi kotor, kehidupan kita pun menjadi kotor. Sebab apa? Pakai barang yang bukan hak milik kita. Itu dipanggil zalim. Itu yang dipanggil zalim tu. Memerintah sesuatu barang yang bukan hak milik kita. Itu zalim. Boleh pakai qadar yang mana kita boleh pakai. Kan macam nafkah, untuk kita bagi pada isteri kita nafkah. Orang kaya lain dia punya kadar dia. Orang kaya 2 cupak. Orang kaya kan, orang kaya tahu ada diri masing, tahu ada diri dia kaya ke tak. Ke orang kaya rasa diri miskin lagi, tak tahulah kan. Jadi orang kaya, untuk orang kaya ni, untuk hak nafkah bagi isteri dia 2 cupak. 2 cupak makanan. Kalau makan asasi kita beras, 2 cupak beras untuk bini kita. Itu untuk hak isteri. Itu 2 cupak untuk orang kaya. Untuk orang yang sederhana, 1 cupak setengah. Kan untuk orang yang biasa, yang miskin, dia adalah 1 cupak makanan. Ini qadar yang diletakkan dalam syarak. Untuk kita nak bagi nafkah kepada isteri kita. Jadi masing-masing dia ada dia punya tahap dia sendiri. Masing dia ada definisi masing-masing. Yang kaya ke, sederhana ke, miskin ke, mengikutlah masing-masing. Jadi besok akan disoal pun berdasarkan apa yang kita amalkan. Yang lebih tu bukan kita punya. Dia ikut pada tahap. Orang muda dia akan soal cara orang muda. Orang tua dia akan soal cara orang tua. Kan? Yang kecil akan disoal dengan cara yang kecil. Mengikut keadaan masing-masing. Jadi harta itu milik bagi Allah Ta'ala, dan memberi ia akan dikau daripada harta yang dimiliki itu. Supaya engkau belanjakan pada pekerjaan kau yang berfaedah. Allah bagi kita harta sebenarnya. Yang kita buat kerja banyak, dapat duit, gaji banyak apa semua ni, sebenarnya Allah yang bagi. Allah bagi tu buat perkara yang berfaedah. Benda yang faedah ni benda yang bermanfaat lah, kenapa faedah? Benda yang bermanfaat bagi diri kita. Dan bahawa engkau ketahui bahawasanya
menahankan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Sebab tu apabila kalau kita nak gunakan harta berlebihan, berlebih-lebih nak bersedap-sedap kat dunia ni, cuba kita fikirkan di akhirat lebih sedap lagi walaupun kita tak sampai lagi. Kan? Hanya dengar berita khabar daripada Nabi je. Cuma Nabi bagi tahu untuk apa amalan untuk hadiah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang paling kecil ialah syurga ni 10 kali besar dunia. Ini yang paling kecil. Banyak lagi yang kita tak tahu. InsyaAllah apabila kita sampai di sana besok, kita akan tahulah. Sebab yang Nabi cerita hanya yang paling kecil. Yang banyak lagi sebab tu Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan seorang pun fala ta'lamu nafsun, seorang daripada kamu pun tidak mengetahui apakah ganjaran-ganjaran yang aku sediakan bagi mereka-mereka yang buat amal kebaikan. Banyak ganjaran besar, kan? Jadi kita yakinlah, kita orang beriman kena yakinlah. Jadi kalau kita rasa nak gunakan harta berlebihan untuk keinginan kita, maka pahala akhirat lebih baik lagi. Maknanya bersedekah tu lebih baik lagi. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Allah, kan? Jadi menunaikan kita punya keinginan tabiat binatang. Sebab tu Allah beritahu kita apa? Al-insanu hayawan, kan? Insan itulah haiwan. Haiwan. Cuma nak membezakan kita dengan haiwan ni akal tu. Allah Taala bagi beza tu, kita ni juga spesies haiwan. Tapi nak bezakan kita dengan binatang ni, akal. Jadi kalau kita semuanya ikut nafsu je, ikut keinginan je, keinginan tu nafsu lah. Mana dia ikut keinginan dia je, maka dia samalah sifat binatang. Bahkan dalam Quran kata bal hum adall, bahkan mereka ni lebih sesat lagi. Seperti mana? Kal an'am, seperti mana binatang ternakan, tapi bahkan mereka ni lebih sesat lagi. Sebab Allah dah bagi dia akal, tak pandai. Allah bagi dia akal bubuh kat lutut. Jadi tak tahu. Istilah kasar bahasa cakap lah. Maknanya akal bubuh kat lutut. Atau Allah marah. Kan? Tak reti bersyukur di atas nikmat akal yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab tu penting. Jadi apabila kita mengikut keinginan, maka itu tabiat binatang. Apa kerja binatang? Tengok kerbau lembu. Tak ada kerja lain. Ikut keinginan dia. Makan, minum, main, berak, kencing. Tu je kerja. Tak ada kerja lain. Kan masuk rumah orang, masuk kampung orang, nampak pisang orang dia nak kau beri, ikut hati dia. Dia ikut kerana dia tak tahu, dia ikut hati dia. Binatang tu dia main langgar. Dia tengok terbuka je gate dia, pam, habis pisang, habis dia kau apa semua dia kau sama dengan beruk. Tengok beruk, elok kita dah, cantik dah, durian dah nak gugur dah. Berlaku kan, durian nak gugur dah. Habis semua dia ambil. Jadi ini dah macam binatang. Sebab apa? Dia mengikut keinginan. Dia cuma binatang ni dia berlepas. Sebab apa? Sebab dia tak diberi akal. Itu besok dia tak ada disoalkan. Tapi tetap dia akan menerima pembalasan. Sehingga pembalasan macam mana binatang besok pun akan diadil juga. Seperti mana kalau ada binatang yang suka menanduk binatang yang tak ada tanduk, besok juga mereka akan dibangkitkan juga. Mereka akan dibangkitkan, Allah balas balik. Binatang yang bertanduk tadi dia jadi tak ada tanduk. Binatang yang tak ada tanduk kat dunia ni dia ada tanduk, kemudian dia tanduk balik. Tanduk balik, kemudian hancur, selesai. Tak apalah binatang dia buat macam itu, selesai lah. Kita ni tak selesai. Dah tak ada lagi kematian besok dah tak ada lagi. Apabila bermulanya alam barzakh, tidak ada lagi kematian lagi, tak ada. Itu sebenarnya kita berpindah alam tu. Jangan ingat kita dah mati, wah selesai. Tak selesai. Panjang lagi, sebab kita akan hidup lama tidak ada new. Lama. Tak ada full stop. Itu yang kita kena tahu.
Dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan hati itu jika kerana hendak bersedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Sebab itu siapa yang belanjakan harta dia, yang Allah Ta'ala amanahkan pada dia, dia belanjakan kepada ketaatan kepada Allah, maka itulah orang yang berakal. Dan jika adalah ia menegah harta dan menahannya itu kerana dicadang untuk anak, dia tahan. Padahal harta tu kena keluar, tapi dia sayang, dia cadang nak simpan harta ni untuk anak aku esok. Kan? Dia simpankan untuk anak, tapi dia tak nak sedekah, semua tak nak sedekah, tak nak infak, tak nak wakaf, tak nak, semua tak nak, tapi semata-mata untuk cadang nak simpankan untuk anak. Maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Kan kononnya anak nak bagi anak dia kebaikan, tapi tak tahu diri dia mudarat besok di hadapan Allah, dia sebagai seorang penjahat. Sebab tu kita nak buat amal, kita kena tahu bukannya pada anak kita je, pada orang lain pun sama. Sebab tu kita nak buat amal ni, jangan kita buat amal kerana orang. Kita buat amal ni biar kerana Allah. Kalau kita buat satu perkara untuk sukakan orang, tapi orang suka, Allah tak suka, tak jadi. Sebab tu kita kena tahu, kena berhati-hati. Kita kena buat amal selaras dengan apa yang Allah redha. Itu yang kita kena buat lah. Jadi Allah yang tak suka, kita jangan buat. Jadi dia akan mudarat besok di akhirat. Maka ini sehabis-habis bodoh. Inilah dia sehabis-habis bodoh. Tak tahu nak cakap bodoh macam mana lagi. Inilah habis-habis bodohnya. Tak tahu nak cakap bodoh macam mana lagi. Kerana menyenangkan ia akan orang lain dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Bagi orang lain senang, diri sendiri susah. Kan bodoh nama kan? Bodoh lah nama. Kata sehabis-habis bodoh. Sehabis-habis bodoh tak ada lagi bawah darjat bodoh lagi. Tak tahu nak cakap apa. Kalau macam Negeri Sembilan ni banyak sikit dia punya tu. Bodoh, bangang kan. Banyak lagi lah. Nak bagi balarah lagi tu. Nak kasih dia bingai. Banyak itu dah keluar isim mubalarah kan. dah tahu dah apa perkataan nak keluar dah, paling dah. Macam doge lah, doge atas doge baneng kan. Atas baneng bega, lepas bega madar tak boleh makan buat apa lagi. Dia copuk, dia apa semua. Totak dia buat kan mubalarah. Macam ni lah. Tak tahu lagi Syekh nak cakap apa. Sehabis-habis bodoh. Tak tahu perkataan apa nak bubuh. Sebab apa? Bagi senangkan orang, mudaratkan diri sendiri. Kan bodoh tu. Dan ada pun pekerjaan maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi. Jadi paksalah diri kita ni. Walaupun kita sedekah terpaksa. Nampak tabung Jumaat menggigil tangan kita. Tolak tangan kita, tak apa, belum kan, terpaksa, tak apa, kita latihkan diri kita supaya terpaksa sedekah. Nampak tabung tu macam tak nampak kan, tak apa kan, takut dia tu keluar kan. Itu dia kata apa, kita beratkan diri kita supaya menggagahi, walaupun menggagah ni mana terpaksa lah, padahal dalam diri tu tak nak sedekah, tapi pasal nak lawan nafsu tu, sedekah je. Dia sedekah atas memberi dan murah. Kita pemberi, jadikan murah. Walaupun tak apalah, kita buat kerana mula-mula kita buat kerana yang lain. Betul tak? Kita biarlah nanti kan, biar orang kata aku pemurah. Tak apa, buat kerana itu dulu mula, tak apa. Itu langkah satu. Supaya sampailah dia menjadi tabiat. Sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah murah itu adat, sehinggalah pemurah kita yang kita sedekah tu jadi adat, kebiasaan bagi diri kita. Dah lama-lama dah, takkanlah kita nak sedekah lagi kerana orang. Dah biasa dah jadi adat dah tak rasa apa, bagi duit ni dah tak rasa apa. Muncullah kita akan terfikir, buat apa aku sedekah untuk orang, aku sedekah kerana Allah lah. Lama kelamaan kita betulkan balik niat kita yang kita buat kerana orang lain, kita buatlah niat kerana Allah. Tapi perlu latihan. Tu kata latihan langkah satu, buat paksa. Sampailah kita buat ikhlas. Jadilah murah itu adat bagi engkau, dan menipu engkau akan diri engkau dengan baik, namun
jika engkau pemurah. Walaupun kita tipu diri kita sendiri. Kan? Aku sedekah ni kerana ni. Walaupun kita dah tahu dah kita tipu diri sendiri, tak apa. Kita teruskan buat. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat, maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan akan engkau menghilangkan engkau akan ini tipu daya dengan diansur-ansur. Nanti kita beransur-ansur lah kita mula kita buat perkara lain. Dah lama kita dah banyak, kita cubalah baiki niat kita. Kan, baiki niat, ansur-ansur aku buat ni kerana Allah. Sebab tu cakap, ni demi ikhlas padahal tak ikhlas pun. Kan, saja latih. Sebab tu lah mazhab Syafi'i sunat melafazkan ni niat. Kan, sembahyang walaupun sembahyang tak ikhlas lagi pun terpaksa. Walaupun sembahyang tu masih nak menunjuk pergi, walaupun apa juga nak lillahi ta'ala, kan kita usalli fardal isya'i, kejap lagi kan usalli fardal isya'i arba'ar. Sebab apa? Cakap tu nak buat latihan supaya diri kita buat tu supaya betul. Sehinggalah kita dah tak rasa apa lagi dah. Sebab tu sunat juga melafazkan ni niat. Sebab apa? Lafaz tu membantu bagi ni niat tersebut. Boleh juga, tak ada masalah. Ni dia berikhlas. Jangan marah orang tu. Ikhlas tak payah cakap. Tak apa, biarlah dia nak belajar. Daripada kita tak sedekah, biarlah dia cakap. Ikhlas ni bukan enggak mulut. Ikhlas tu di hati, itu sirullah. Allah je tahu sama ada dia tu ikhlas ataupun tidak. Masing-masing tak tahu. Ikhlas ni rahsia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar tu. Kita cukup berhenti situ. Wallahu a'lam. Pertanyaan tak payah tutup malam ni. Di majlis. Wallahu a'lam. Nak tanya juga? Tutuplah soalan. Simpan. Apa ataupun tuan guru besok. Tanya kat sini banyak tuan guru. Tanya tuan guru lain pula. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum inna minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.